Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Yang pertama, Hadi Awang diheret di Bukit Aman. Apa yang berlaku? Kenapa? Apa cerita dia? Satu himpunan Melayu akan diadakan lagi. Siapa nak anjurkan pula kali ini? Dana syarikat judi ada akaun yang dibeku. Ni kita akan cerita 54,000 warga China. Daripada mana angka tersebut datang sebenarnya? Dan kenapa PN bangkitkan isu ni? Dia kata bahawa kita lah ni Saifuddin Nasution lah yang kononnya nak memberi 54,000 yang akan mengundi DAP dalam pilihan raya kali ini. Inilah dia 54,000 ni Saifuddin nak bawa daripada China, dia nak undi DAP. Tuan-tuan, yang posting macam tu akan diambil tindakan undang-undang kerana mengganggu ketenteraman awam dan mengancam keselamatan awam sebenarnya. Sebab perkara ini bukan main-main, tuan-tuan. Perkara tuduhan itu bukan tuduhan yang main-main. Itu satu criminal defamation, satu fitnah berbentuk jenayah kerana boleh menghancurkan negara, menghuru-harakan negara di bawah kanun keseksaan. Dan laporan polis akan dibuat dan website PAS yang mengatakan demikian akan diambil tindakan. Jaga-jaga korang kat sana. Tuan-tuan, nak berselisih pendapat, mengkritik polisi, PMX tak bagus sebagainya, kita tak ada masalah. Tapi bila kamu sudah mula fitnah, di situ timbul masalah. Kan? So malam ni kita akan cerita sebenarnya angka 54,000 itu datang daripada mana? Siapakah sebenarnya yang meluluskan, yang membawa 54,000 tersebut? Kita akan bawa sebentar lagi cerita tersebut, tuan-tuan. Sebelum kita cerita 54,000, sebelum kita cerita tentang Hadi dan sebagainya, tolong tuan-tuan, share, like, subscribe, share pada rakan-rakan, share dalam grup Facebook, share pada kawan-kawan dalam grup WhatsApp, dalam Instagram, dalam retweetkan kita punya live malam ni, share dalam tuan-tuan punya Facebook, dalam YouTube, dalam WhatsApp grup keluarga, dalam WhatsApp grup kampung, dalam WhatsApp grup negeri, dalam WhatsApp grup parti, semualah kita share. Dan saya dapati bahawa 4 viewer utama saya daripada Kuala Lumpur, daripada Johor, daripada Shah Alam dan juga daripada Kuching. So 4 ni yang agak tinggi lah. Dan of course ramai viewer kita datang daripada Malaysia. Of course itu yang pertama. Tetapi ada juga viewer kita datang daripada mana, tuan-tuan? Singapore. Shout out kepada geng-geng Singapore. Sama ada orang Malaysia atau orang Singapore sendiri. Shout out, terima kasih kerana terus support saya, geng-geng Singapore. Tak kurang juga geng-geng daripada mana, tuan-tuan? Geng-geng daripada Brunei Darussalam. Rupanya ada yang orang Malaysia yang bekerja di Brunei ataupun orang Brunei sendiri rupanya yang support kita. Terima kasih. Shout out kepada serumpun kita di Brunei. Juga rakan-rakan kita di mana, tuan-tuan? Indonesia. Saya tengok di London, di Dubai, di di UK. London UK lah, dekat UK. Saya tengok Sweden, saya tengok Australia, Canada, US, ramai banyak lagi negara. Macam mana saya tahu? Saya ada data dekat dalam 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 YouTube saya. Nanti dia akan bagi tahu data dekat mana viewer ini datang. Dan terima kasih juga dekat TikTok. Saya tahu bukan setakat di Malaysia, tuan-tuan, di luar Malaysia pun ada yang menonton kita kerana dia nak mengetahui apa yang berlaku dalam masa terkini. #VPN. Terima kasih virus Perikatan Nasional sekarang ini cuba nak infect kita, tetapi kita ada jeng-jeng vaksin Madani. Vaksin Madani ini yang akan memastikan virus Perikatan Nasional itu tidak akan menjangkiti kita. Terus share, terus like, terus subscribe. Baik, malam ni kita bercerita sikit tentang Sultan Ibrahim menyatakan Sultan Ibrahim beri lebih masa pada Anwar tingkatkan ekonomi. Ini daripada Sultan Ibrahim. Sultan Johor sendiri mengatakan, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah supaya Perdana Menteri Malaysia diberikan lebih masa untuk meningkatkan ekonomi negara. Saya betulkan sikit. Tak boleh. Untuk meningkatkan ekonomi negara. Dalam satu wawancara khas dengan Sinchu Delhi, baginda memahami cabaran keuangan dihadapi pentadbiran Anwar. Anwar hanya menyedari kesulitan keuangan dihadapi kerana setelah mengambil alih pentadbiran, titah baginda dalam wawancara khas dengan Akhbar Tempatan. Sultan Ibrahim juga menzahirkan rasa lega terhadap lawatan Perdana Menteri ke China awal tahun ini yang membawa pulang hasil yang positif.
menyentuh mengenai Anwar, Sultan Ibrahim bertitah baginda mempunyai hubungan yang baik dengan Perdana Menteri. Ada kalanya beliau meminta pandangan better dan ada masanya beliau memberi cadangan kepada better, titah baginda. Baginda juga menekankan pentingnya Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan China. Selain itu, Sultan Johor bertitah bahawa meletakkan program Malaysia Rumah Keduaku di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang melaporkan terus kepada Perdana Menteri merupakan satu pendekatan yang tepat. Untuk menarik lebih banyak pelaburan, Malaysia harus menawarkan pilihan visa yang mesra pelabur dan praktikal, terutama dalam penilaian semula program Malaysia MM2U, Malaysia Rumah Keduaku semasa kerana fasa kedua program ini tidak mesra pemohon dan fasa ketiga lebih buruk lagi, kata baginda. So, insya-Allah kerjasama, kita katakan kerjasama di antara PMX dan juga Sultan Ibrahim yang juga bakal menjadi agung kita tidak lama lagi, berkemungkinan tahun hadapan insya-Allah kalau tidak ada arahan pemerintah, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar insya-Allah akan dilantik untuk penggal seterusnya sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan nampak hubungan mesra dan sebagainya. Ya, Agong sekarang ni pun juga punya hubungan mesra dengan Perdana Menteri, tetapi dengan kesinambungan tersebut kita dapati bahawa even majlis raja-raja kita sendiri pun, Yang di-Pertuan Agong dan Sultan-Sultan sendiri pun menyambut baik keadaan ini. Tapi apa yang PN bawa? Virus Perikatan Nasional dia bawa, tuan-tuan. Bila datang ke negeri Johor, perkara pertama yang Hadi cakap apa? Oh, tak sepatutnya pengampunan itu ada. Orang tu bersalah tak boleh diampunkan oleh lembaga pengampunan. Padahal yang ada kuasa dalam lembaga pengampunan adalah Sultan dan juga Agong. Jadi seolah-olah Hadi Awang sekarang ini nak menghapuskan kuasa Sultan untuk nak memberi pengampunan tersebut. Beribu banduan yang telah diampunkan oleh majlis pengampunan, sama ada di peringkat federal ataupun di peringkat negeri sebenarnya. Dan perkara ini sudah berlarutan sebanyak-banyak tahun. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang, kononnya nak lebih Islam daripada orang lain. Saya dah bangkitkan semalam isu tersebut. Tak ada un-Islamiknya. Tidak bercanggah pun dengan Islam, lembaga pengampunan yang ada. Yang disebut oleh Hadi tentang bahawa hanya keluarga yang boleh mengampun itu adalah berkenaan dengan qisas. Bunuh balas, bunuh saja. Yang tu betul ada. Spesifik undang-undang. Selain daripada itu, di bawah takzir. Negara nak bagi pengampunan kepada pencuri, perompak dan sebagainya, pengambil dana, pengedar dana, itu terpulang kepada takzir di dalam negeri tersebut dan tidak sekali-kali bercanggah dengan Islam pun. Tetapi bila dibangkitkan kepada perkara ini, itu yang menjadi persoalan dan juga menjadi benda yang pelik bagi kita lah. Bagaimana seorang yang kononnya sepatutnya ahli parlimen yang faham undang-undang, tiba-tiba bercakap tentang nak menghapuskan salah satu bidang kuasa Sultan dan juga Agong. Ini bidang kuasa Sultan dan juga Agong. Dia kata tak Islami. Dia kata tak bertepatan dengan syarak. Apa, ingat Sultan dan Agong ni tak ada nasihat daripada mufti-mufti ke? Kan? Tak ada nasihat daripada ulama-ulama ke? Tapi kenapa dia tunggang sebegitu sekali, tuan-tuan? Perkara dia mudah saja. Dia nak bawa supaya seolah-olah negara ini tidak Islam. Kan saya sebut hari tu, saya tak bawa lagi tajuk tu. Berkenaan dengan kenapa PAS menganggap perlembagaan kita ini kafir. Saya sebut cara sepintas lalu, antaranya dia adalah sebab mereka membawa pandangan cara fikir ataupun politik Syiah. Saya sebut politik Syiah. Saya sebut ulang kali, saya tak kata Hadi itu Syiah. Saya tak kata dia Syiah. Saya tak kata orang PAS Syiah. Saya tak kata pun. Tetapi mereka melihat, berpandangan, membawa tata cara ataupun pemikiran atau paradigma pemerintahan seperti Syiah. Sebab itu bagi dia, kalau kita tengok Shah Iran bagi Syiah dulu, masa dia jatuhkan Shah Iran, dia kata sebab apa? Shah Iran ni tak Islamik. Shah Iran itu, yelah saya tak tahu keluar perkataan kafir atau tidak, tapi tak Islamik. Maka bangkitlah revolusi Iran pada waktu itu dan revolusi imamah dan mengatakan bahawa wilayatul fiqh ataupun kepimpinan ulama itu lebih utama daripada Shah Iran, daripada pemerintahan diraja pada waktu itu. And the rest is history lah. The rest is history sebagaimana yang kita ketahui. But poinnya adalah dia bermula daripada gagasan tersebut. Dan nampak gayanya macam tak ada beza dengan apa yang berlaku sekarang ini. Undang-undang kita tak Islamik. Undang-undang kita kafir. Perlembagaan kita kafir. Perlembagaan kita tak menepati Islam. Therefore harus dibuang. Therefore harus dihapuskan. Seolah-olah sedemikian wawasan. Dia tak kata spesifik macam tu. Tetapi itu yang konotasi, naratif yang nak dibawa. Padahal tuan-tuan, bukan satu hari nanti, dalam beberapa hari lagi nanti,
saya akan bawa pandangan bahawa sebenarnya apa yang ada di dalam negara kita ini sudah pun menepati ciri-ciri Islam. Sudah pun. Tak perlu nak cari jauh-jauh tuan-tuan. Tak perlu nak berhijrah. Dah tepat dah pada Islam. Cuma tidaklah sempurna. Ada kekurangan here and there yang mana kita perlu perbaiki dan tampung dan tambah. Di situlah peranan kita sebagai rakyat. Sebagai apa orang kata, tak kisahlah siapalah anda, sama ada anda menyokong parti, tak menyokong parti, sama ada anda rakyat biasa, anda pekerja kerajaan, kerja swasta, anda pencen, anda siapa-siapalah. Peranan kita untuk nak membantu kerajaan supaya semakin tepat dan semakin ke arah menepati ciri-ciri Islam, kita kata. Sebagaimana yang kita ketahui. Now, tuan-tuan, ada yang kata, kita negeri kita Islam sebab kita telah menghapuskan judi. Tuan-tuan, kamu menghapuskan lesen premis judi. Kamu tidak menghapuskan judi. Dia dua benda yang berbeza. Kamu menghapuskan lesen premis syarikat judi itu buka premis di tempat tersebut. Kamu tidak menghapuskan judi. Hakikat sebenar kamu tidak menghapuskan judi pun. Tak percaya, judi online banyak berleluasa dekat mana tuan-tuan? Dekat negeri mana banyak berlaku judi online? You all nilai sendirilah. Dan judi online, judi haram, judi yang sewaktu dengannya berlaku di negeri-negeri kamu ni. Statistik dah ada. Buat kajian saja. Kamu tidak menghapuskan judi pun. Judi itu terus berlaku. Cuma bezanya, kamu kata kamu tak recognize. Tetapi kamu tidak menghapuskan judi tersebut. Dan judi ini bukannya maksudnya, kita sudah tidak memberi lesen premis. Bukan lesen judi, lesen premis. Dia beza. Lesen judi itu di bawah federal. Lesen premis itu di bawah PBT negeri. Dia tak bagi lesen premis. Tetapi tidak bermakna judi itu tidak ada di negeri dia. Siapa boleh jamin negeri dia tak ada judi, tuan-tuan? Siapa boleh jamin negeri dia tak ada judi? Saya boleh kata 100%. Bukan saya kata 100% semua orang berjudi, tak. 100% ada. Ada judi di negeri-negeri tersebut. Sebab apa? Sebab dia hapuskan kosmetik. Tetapi dia tak selesaikan masalah utama penduduk negeri dia. Kemiskinan, pendidikan, pendapatan, cara hidup. Benda tu tak diselesaikan. Infrastruktur. Benda itu tak diselesaikan. Bila benda itu tak diselesaikan, stres berlaku dalam masyarakat. Dia nak cari jalan singkat jadi kaya. Dia pergi salah satunya berjudi. Masalah ketum, masalah dadah, masalah tu semua. Masalah sosial dan sebagainya. Kehamilan luar nikah, bawah umur, perkahwinan bawah umur. Negeri mana yang lebih prevalent, tuan-tuan? Negeri mana yang lebih tinggi? Kalau kita nak cerita. Balik kepada cerita tadi. Sebab itu kita menjunjung titah sultan-sultan dan agong kita. Kita menjunjung titah sultan-sultan dan agong kita. Kita tak ada masalah. Mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda, melaksanakan tugas dan tanggungjawab baginda. Tapi yang ada masalahnya adalah Perikatan Nasional. Kalau tuan-tuan ingat zaman PKP dahulu, siapa yang beria nak buat darurat? Siapa yang beria tak nak buka parlimen walaupun agong kata kena buka parlimen? Siapa yang beria derhaka mengatakan tak setuju bentuk kerajaan walaupun yang di-Pertuan Agong kata kena bentuk kerajaan? Siapa tuan-tuan? Yang kena maki? Aku. Yang buat khianat, yang mendahaka, korang lah. Tuan-tuan tak adalah. Yang mana supporter saya tak lah. Yang diorang ni lah. Walak on ni kan. Baik. Kita move kepada cerita seterusnya. Bank Negara Malaysia show denda 23 juta tapi AGC kenakan 15 juta ZT. Bank ini berkenaan dengan 1MDB, kes 1MDB. Bank Negara Malaysia mengesyorkan denda 23 juta terhadap 1MDB kerana gagal mematuhi arahan Bank Pusat di bawah Akta Perkhidmatan Keuangan 2013, kata Zeti Akhtar Aziz. Saksi berumur 76 tahun itu berkata untuk mengenakan penalti, BNM memerlukan persetujuan atau kebenaran AG pada waktu itu. AG menolak jumlah yang disyorkan oleh kami. Kami mengesyorkan 23 juta namun AG mengurangkannya kepada 15 juta katanya. Saksi pendakwan keempat Wanam itu berkata demikian ketika ditanya Peguam Utama Najib Razak Muhammad Syafiq Abdullah pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu yang membabitkan dakwaan penyelewengan 2.3 bilion dana. Soal jawab itu berlaku. ZT mengatakan, bagi mendenda 1MDB, kami memerlukan persetujuan ataupun kebenaran Peguam Negara. Dan Peguam Negara menolak denda yang disyorkan oleh Bank Pusat. Kata beliau. Alright. Syafi'i bertanya, berapa jumlah denda yang disyorkan oleh Bank Negara Malaysia? ZT kata 23 juta. Syafi'i kata, ini dikurangkan kepada 15 juta? ZT kata, ya betul. Pada 2016, Bank Negara Malaysia dilaporkan telah mengeluarkan surat compound
kepada 1MDB kerana gagal mematuhi sepenuhnya arahan dikeluarkan oleh Akta Perkhidmatan Kewangan yang adalah antara tindakan takhir oleh Zeti sebelum bersara sebagai Gubernur BNM. Kemudian 2018, Gubernur Bank Negara Samsiah Muhammad Yusof mendedahkan bahawa 1MDB telah didenda 15 juta. Antara 27 Julai 2015 dan 2018, Peguam Negara ketika itu ialah Muhammad Apandi Ali. Sebelum ini, semasa perbicaraan 1MDB di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira, Zeti memberi keterangan bahawa Apandi pada tahun 2015 tidak menerima cadangan Bank Negara untuk mendakwa bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Syarul Azral Ibrahim Halmi serta dua lagi bekas eksekutif firma itu,